fakulti. Lebih baik kita mulakan dengan baca umul kitab. Al-Fatihah. Okey, syukur kehadirat ilahi, kita dapat bersama bagi taklimat fakulti untuk Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Haji Mara Kampus Pasir Gudang, Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. So selamat datang saya ucapkan kepada semua 16 pelajar, setakat ini 16 pelajar isi 110 ke UiTM Pasir Gudang, baik khusus diploma kejuruteraan awam. So selamat datang saya ucapkan. Okey, sementara kita tunggu, ada lagi yang belum masuk. Okey, so bagaimana sekarang? Boleh respon, saya nak tahu siapa yang boleh dengar dengan jelas atau tidak. Jelas. Okey, boleh dengar? Boleh. 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 Clear? Jelas, clear. Okey, so saya minta on camera semua. Semua on camera. Sebelum tu minta semua on camera, nak kenal seorang-seorang. Boleh saya tick attendance dahulu. Okey. Okey, sila on camera. Sebab ada lagi kawan awak yang belum masuk. Okey, on camera. Okey, first saya nak Muhammad Amirul Aziz. Muhammad Amirul Aziz. Ya, saya. Okey. Tak ada kamera On camera, on camera. Semua on. Okey, right. Tak apa. Kalau okey, tak apa. Kita nak berkenalan kan? Okey. Muhammad Helmi. Muhammad Helmi. So Haziq daripada mana? Pasir Gudang Ya, saya. Haziq. Helmi. Okey, Helmi daripada Kelang, betul? Okey, on camera. Helmi. Mana Helmi? Muhammad Helmi Zakaria. Ada? Ada ke tak ada? Sebab saya nak take attendance. Okey, Nur Alia. Nur Alia. Ada yang tak masuk lagi. Ada 4 orang lagi. Okey, sebab saya nak bagi taklimat apabila semua masuk. Sebab nanti ada maklumat yang awak tak tak dapat ikuti, ada yang tertinggal. So lebih baik saya tunggu sekejap. Okey. Sebab saya nak tahu awak punya respon. Alia tak ada? Nur Alia. Kashmir Khan. Kashmir Khan. Okey, siapa yang saya panggil on camera. Yang lain tu off dulu sebab okey. Kashmir Khan. Kashmir Khan tak ada. Muhammad Daniel. Hello, Muhammad Daniel. Muhammad Daniel. Ya, saya Nazmina tadi. Nur Nazmina. Kejap. Oh, Nazmina. Okey. Okey, Nur Alia ada? Salahnya saya tak dapat
Okey, dengan masih ada lagi yang tak masuk ni. Okay, before I present the slide, okay, make sure you are respond. Okay, kenapa dia bergerak sendiri? Okay, sebelum tu saya akan mulakan taklimat fakulti Kejuruteraan Awam, walaupun ada 2-3 orang lagi yang belum masuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat datang ke Fakulti Kejuruteraan Awam dan tahniah diucapkan kepada anda semua, kepada pelajar-pelajar semua. So, selamat kita berjumpa di UiTM Pasir Gudang. Okay, ini adalah gambaran kampus kita, kampus UiTM Pasir Gudang, dan ini adalah gambar fakulti atau bangunan Fakulti Kejuruteraan Awam. Okay, ini adalah barisan pengurusan eksekutif UiTM Cawangan Johor dan UiTM Pasir Gudang sekali. Okey, so yang ini saya rasa awak dah sedia maklum taklimat sebelum ini yang berbahagia rektor dan 4 orang timbalan rektor dan barisan eksekutif terdiri pada bendahari, pendaftar, pustakawan dan pembangunan. Okey. Kalau tak dengar bagi tahu Okey. So untuk makluman, kenapa tahniah diucapkan kerana awak telah terpilih di antara ribuan pelajar yang memohon. Sorry. Masalah kenapa saya jalan sendiri. Okey. Untuk makluman, EC 110 telah memperolehi akreditasi penuh oleh ITEC. Iaitu daripada Engineering Technology Accreditation Council ataupun dan lembaga juruteraan Malaysia. So EC 110 ataupun Diploma Kejuruteraan Awam adalah satu-satunya diploma engineering atau kejuruteraan yang memperolehi akreditasi di UiTM, di sistem UiTM. So akreditasi ini diperolehi bermula daripada 2018 hingga 2023. So kita akan buat lanjutan lagi lah, permohonan lagi untuk melanjutkan akreditasi. So akreditasi ini adalah untuk membolehkan pasaran kerja pelajar ataupun untuk membolehkan bila anda untuk memohon kerja nanti, sama ada lepasan diploma ataupun lepasan degree nanti, so, peluang agak cerah kepada anda. Dan semua pelajar mestilah berdaftar dengan lembaga juruteraan Malaysia, dan daripada itu program diploma kita adalah program yang telah diakreditasi. Maksudnya semua program mestilah memperolehi akreditasi, barulah anda boleh bekerja di dalam bidang kejuruteraan. Itu kelebihan ETAC. Okay, selama 6 tahun. So alhamdulillah. So ini adalah CJ dan perakuan yang kita telah terima. CJ akreditasi yang kita telah terima daripada ITEC ataupun daripada Lembaga Juruteraan Malaysia. Okay, so kalau awak Google search, awak akan jumpa. Okay, Universiti Haji Mara, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Diploma Kejuruteraan Awam, Qualification SPM, so accredited 2018 until 2023. So stated kat situ ada. Okay, kemudian sekiranya dan juga kita mempunyai akreditasi penuh juga, EC 110 memperolehi akreditasi penuh juga bagi MQA. MQA ini adalah badan kerajaan ataupun daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Okay, stated kat situ juga Diploma Kejuruteraan Awam Universiti Haji Mara, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. So bila awak Google, awak akan jumpa ini. Okay. So ini adalah mereka yang telah memberi akreditasi kepada program diploma kejuruteraan awam.
Okey, yang pertama adalah yang berbahagia Profesor Dr. IR Muhammad Fadil Nordin daripada Universiti Teknologi Petronas. Akreditasi audit telah dibuat pada 2017 dan seterusnya oleh yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Raihan Taha daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2019 sebagai external examiner. Kemudian akreditasi kita juga diperolehi daripada IAP ataupun Industry Advisory Panels daripada pihak-pihak luar, iaitu daripada IR Muhammad Hidayah daripada Muda Consultant dan IR Haji Muhammad Khairuddin daripada JPS Johor dan Nur Syamiza Siddiq daripada Dhamma Abadi. Okay. Ini first cycle, so second cycle selama 2 tahun. Okay. Dan 2 tahun seterusnya juga panel IAP daripada TS IR Dr. Haji Muhammad Khairuddin daripada JPS Johor, IR Muhammad Haidir Harun JKR Johor, Puan Nolizawana dari Program Reconstruction Sdn Bhd dan Puan Tun Nur binti Hazwani daripada UAN. So yang ini bagi penggal 2020 hingga 2022. So mereka ini akan mengaudit sistem kita dan kurikulum kita. Okey, berikut adalah carta organisasi fakulti. Okey, diterjui oleh dinaungi oleh yang berbahagia rektor dan bagi kampus Pasir Gudang diwakili oleh yang berbahagia penuh rektor Dr. Haryana dan saya selaku ketua pusat pengajian. Dan seterusnya adalah seramai 53 pensyarah dan kaki tangan fakulti kejuruteraan awam. So kalau kita tengok bagi kejuruteraan awam, kelayakan akademik pensyarah adalah 5 orang berkaitan PhD dan selebihnya 44 orang berkaitan sarjana ataupun masters engineering. Okay. Kemudian daripada keahlian bidang profesional, so IR seramai 2 orang dan TS ataupun teknologis profesional seramai 10 orang. Okay. Manakala daripada 49 orang tersebut, 31 orang terdiri daripada pensyarah kanan dan 18 orang adalah pensyarah. Okay. Ini adalah barisan ketua-ketua bidang kepakaran. So saya sebelum itu lupa saya nak perkenalkan, saya selaku ketua pusat pengajian kejuruteraan awam iaitu TS Dr. Muhammad Abran bin Hasbullah selaku KPP Fakulti Kejuruteraan Awam, dan di FK terdapat 4 orang ketua bidang mengikut bidang kepakaran, iaitu Encik Nazri bin Nasir bagi bidang CBPM, bidang Construction Business and Project Management, Dr. Muhammad Wahid Muhammad Rashid, ketua bidang Structure dan Material Structure, Puan Siti Nur Aisyah Muhammad Nur, ketua bidang Geotrend, Encik Siti Nur Zaidani binti Muhammad Darwis, ketua bidang Water dan Wastewater. Okay. Ini adalah pecahan pensyarah yang kita ada bagi 4 bidang. So saya rasa saya tak perlu pergi lebih detail. So daripada kesemua ini, so bilangan pensyarah terdiri daripada 49 orang dan 4 orang penolong jurutera. Okay, so peratus pensyarah bagi setiap bidang, jurutera 24%, structure 26%, rest 30% dan CBPM 20%. Okay, so ini enrollment ataupun kita nilai nisbah pengambilan pelajar bermula daripada 2015 sehingga sekarang. So tahniah anda tercalon ataupun anda dikategorikan ataupun termasuk dalam senarai ini. Okay, so pengambilan pelajar bermula daripada 2015 bagi semester pertama adalah 48 orang, kemudian meningkat kepada 237, kemudian berkurang pada 46, kemudian 260 orang, kemudian 19 orang, kemudian 267
10 orang, 148 orang tidak ada pengambilan dan 126 pelajar dan sekarang adalah 16 pelajar. So kalau awak tengok pengambilan pelajar turun naik itu bermaksud intake Mac atau Februari adalah intake yang sedikit. Maksudnya tidak ramai student yang memohon berbanding dengan intake September. Sebab itu ada turun naik. So kalau kita tengok dari segi ratio pensyarah dengan pelajar, so bagi FKA ratio dia adalah 1:15 orang lah bagi setiap pensyarah. Maksudnya you are very close with the lecturer, so sebab pensyarah kita ramai. Okey, ini adalah gambaran ataupun makmal-makmal yang terdapat di Fakulti Kejuruteraan Awam. Okey, terdapat makmal jalan raya, makmal geologi, makmal hidrolik, makmal mekanik tanah, makmal konkrit, makmal struktur ringan, makmal ukur tanah, makmal alam sekitar dan makmal khidmat bangunan. Ini adalah makmal-makmal yang akan awak masuki, dan ini adalah apa yang ada dalam silibus Fakulti Kejuruteraan Awam. Okay. Dan pelajar juga mempunyai ada aktiviti. So kita ada persatuan pelajar iaitu CVEC, Civil Engineering Society. So ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ini sebahagian sahaja yang saya dapat. So aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh CVEC. So kat sini kita tengok adalah competition yang kita buat bagi konkrit ataupun sustainable konkrit. Dan daripada projek, kalau awak tengok slide di sini. Okey, ini adalah hasil-hasil kerja belajar. Pelajar perlu membuat cube dan perlu membuat beam. Kemudian kita akan buat testing, kemudian tahu result, dan pelajar-pelajar yang memperolehi kemenangan kita akan bawa ke competition ataupun IID, Innovation, Invention and Design competition, sama ada peringkat kebangsaan ataupun peringkat nasional. So kalau tengok dekat sini, ini yang kita pergi ke Pulau Pinang, Hotel Holiday Inn kata silap, dan kita memperolehi silver medal bagi competition berkenaan. So kata silap saya ada 5 penyertaan, so 5 kita dapat, kelima-lima kita dapat silver medal. So ini antara aktiviti lah sini-sini awak. So ini adalah aktiviti yang mereka telah buat lah. So nanti awak akan mempunyai experience. So experience ini boleh dibawa ke peringkat degree. So gambar kat sini satu lagi, yang hujung sekali, hujung belah kanan ni adalah gambar foto bagi aktiviti kemasyarakatan di tahfiz, salah sebuah tahfiz di Melaka, di Merlimau Melaka kata silap saya. So kita pergi untuk program CSR lah ke sana. So pelajar-pelajar boleh terlibat kepada sesiapa yang berminat, dan sesiapa yang berminat dengan NPP, iaitu anda boleh mencalonkan diri untuk menjadi sebahagian daripada NPP. Okey, so sekarang ini yang lebih penting, apa yang perlu lihat. Okey, ini adalah plan pengajian EC 110. EC 110. Kenapa tak jelas? Okey, kita ada semester 1 hingga semester 6. Semester 1 hingga semester 6. Okey, untuk semester 1, awak terdapat 8 kursus, tapi sebenarnya ada 9 termasuk UED. Okey, yang berwarna kuning adalah subjek kejuruteraan awam. Maksudnya subjek fakulti, yang berwarna biru adalah subjek universiti. Okey, semua subjek-subjek ini di dalam plan pengajian pelajar-pelajar perlu mengikuti dan perlu lulus kesemuanya, iaitu sekurang-kurangnya grade C. Okey, kalau kita tengok kat sini, contohnya ELC 121 Integrated Language Skill 1. Kalau tengok kat situ, credit hours is 3. Okay. Contact hours, kita tengok L, T and P, L for lecture,
T for tutorial and P for practical. So kat sini kalau English hanya ada lecture. So NE maksudnya non-examinable. Okay. Kemudian bagi seterusnya CHM 138 Basic Chemistry, and next is Fundamental for Islam, National Kesatria 1, Calculus 1, Fundamental of Physics. Okay, ini adalah semua adalah subjek-subjek fakulti. Jadi awak perlu alert kat sini adalah credit hours, kemudian method of teaching ataupun contract hours. Kat sini tengok lecture. Contohnya basic chemistry ada lecture, ada tutorial, ada lab. Kemudian untuk calculus ada lecture, ada tutorial. Okay. Untuk national kesatria ni semua pelajar wajib ambil. Ini untuk paper co-curriculum. Okay. Untuk nombor 7, nombor 8 iaitu untuk Introduction to Civil Engineering. Okay. Ini adalah lecture 1 jam dan 1 jam lagi adalah tutorial. Bagi Civil Engineering Drawing, lecture 1 jam dan makmal ataupun lab 2 jam. 2 jam. Okay. Dan satu lagi yang tidak ada di sini adalah subjek UED, subjek UED 102 kalau tak silap saya, iaitu mathematical skill. Okay. Pelajar wajib ambil juga. So mathematical skill hanyalah selama 7 minggu sahaja. Dalam satu semester hanya 7 minggu, tetapi semester kita berjalan selama 14 minggu, maksudnya separuh semester sahaja je belajar UED, tidak ada peperiksaan, hanya ada lulus dan gagal sahaja. Okay. So, kalau awak tengok kat situ, pelajar perlu mendaftar semua kod khusus mengikut semester ataupun kohort. Okay. Semua khusus semester berikutnya akan ditawarkan jika pelajar telah lulus kesemuanya. Jadi sekiranya awak belum lulus, awak tidak akan dapat ambil paper-paper yang seterusnya ataupun kod khusus yang seterusnya. Okay, kalau kita tengok semester 2 juga ada 7 subjek, dan 2 subjek adalah subjek kejuruteraan awam, iaitu kalau kita tengok bagi kejuruteraan awam, okay, kita tengok ini dulu, ELC 151 Integrated Skill, Language Skill. Kalau awak tengok kat situ hujung kolom ada kolom prerequisite. Okay, prerequisite ELC 121. Ini maksudnya awak kena lulus dahulu ELC 121 bagi semester 1, barulah awak boleh register bagi ELC 151 pada semester 2. Okey. Sama juga bagi nombor 4, you tengok solid mechanic ECS 226. Okey, prerequisite dia adalah PHY 145. Maksudnya awak kena lulus dahulu PHY 145 bagi semester 1 pada nombor 6. Okay, PHY 145 semester 1 perlu mempunyai sekurang-kurangnya grade C sebelum awak register bagi paper solid mechanic ECS 226. Okay, begitu juga dengan kesatria dan calculus. Kalau tengok kat situ MAT 235, prerequisite dia adalah MAT 183. So awak perlu lulus MAT 183 bagi semester 1. Dan begitulah seterusnya. Okay. Semester 3 terdapat 3 subjek civil engineering, semester 4 terdapat 7 subjek civil engineering, dan semester 5 semua subjek civil engineering, dan semester 6 adalah practical training. Adalah latihan praktikal, mana pelajar perlu berada selama 1 semester menjalani latihan industri di luar kampus ataupun di industri, dengan konsultan, dengan kontraktor, majlis bandaraya dan mana-mana sahajalah, JKR, GPS dan sebagainya. So selama 1 semester, tapi dengan syarat pelajar perlu lulus ke semua subjek, barulah dibenarkan untuk mengikuti latihan industri. Okey, kalau tak tahu tanya. Okey, so secara mudahnya
pelan penyajian EC10. Jadi ini adalah ringkasan dia. So kalau awak tengok kolom 1 yang sebelah kiri sekali adalah subjek-subjek yang perlu anda lulus. Okey, awak tengok arrow itu adalah bagi prerequisite. Okay. Semester 2 kalau tengok MAT, prerequisite dia adalah MAT 183. CTU 151, prerequisite dia CTU 101. ESC 151, prerequisite dia adalah ESC 121. ECG 253, prerequisite dia adalah ECM 157. HBU 121, prerequisite dia adalah HBU 111. Kemudian ECS 226, prerequisite dia adalah Fizik 145. Okey, untuk semester 1, sekiranya awak gagal Fizik 145, awak tidak dapat ambil 3 kursus. Awak tengok ada 3 arrow kat sini, iaitu ECG 243, ECW 231, ECS 226. So ada 3 arrow. Okey. So di sini juga awak tengok kenapa ada shaded, ada blue shaded kat situ. Kursus-kursus yang berwarna biru, okey, itu adalah peringatan sekiranya anda ataupun pelajar berniat atau berhasrat untuk menyambung ke peringkat ijazah, sama ada di UiTM Shah Alam ataupun UiTM Pulau Pinang. So anda perlu memperolehi sekurang-kurangnya grade B. Grade B bagi 6 subjek ini, iaitu MAT 235, ECS 226, ECG 243, ECW 231, ECW 241 dan ECG 353. Sekiranya anda tidak memperolehi grade B pada peringkat diploma tetapi berjaya mengikuti program ijazah bachelor di UiTM, di UiTM Shah Alam atau Pulau Pinang, pelajar perlu mengulang semula subjek berkenaan. Sekiranya tidak boleh B, sekiranya boleh B, pelajar boleh proceed ke subjek-subjek yang seterusnya di peringkat ijazah. Itu saja. Okey, ada 6 kursus. Okey, skim pemarkahan bagi sistem UiTM saya rasa sama juga. Okey. Kalau di sini kita perlu anda perlu lulus, iaitu sekurang-kurangnya grade C. Grade C iaitu markah 50 hingga 54 sekurang-kurangnya. Jadi awak akan mendapat grade C dan nilai grade adalah 2.0. Okey, C+ 55 hingga 59, nilai grade 2.33. B- 60 hingga 64, 2.67 nilai grade. Okey, 65 hingga 69 grade B, nilai grade 3. B+ 70 hingga 74, nilai grade 3.33. A- 75 hingga 79, 3.67. A 80 hingga 89 iaitu 4.0 4 flat, dan A+ 90 hingga 100 juga 4 flat. Okey, yang ini pelajar perlu tahu. Sekiranya anda memperolehi markah kurang daripada 50, maka pelajar adalah gagal dan perlu mengulang subjek berkenaan ataupun kursus berkenaan sekali lagi. Okey, pelajar, okey, kalau tengok di sini kenapa ada 3 kolom, 1, 2, 3. Maksudnya pelajar sekiranya gagal, okey, katakanlah pelajar memperolehi grade E, ambil kali pertama dan boleh ambil kali kedua, okey, katakanlah gagal lagi, dapat D, kemudian boleh ambil kali ketiga, kemudian awak dapat C, maksudnya awak lulus. So, pelajar diberi 3 kali peluang. Diberi 3 peluang bagi setiap kod khusus. Tapi harus diingat, pelajar seboleh-bolehnya dan perlu sebenarnya untuk melengkapkan hanya 6 semester. So, lebih daripada 6 semester anda dikira sebagai extend penyajian ataupun semester tambahan. Sistem kita diploma hanyalah 6 semester. Tapi awak akan dapat juga diploma, cumanya dalam tempoh yang panjang sedikit. Okey. Apa guna? So kat sini kita ada grade point average ataupun GPA, nilai purata grade, PNG. So setiap pelajar ataupun setiap semester
pelajar-pelajar ataupun keputusan peperiksaan akhir akan diberi nilai grade, purata nilai grade PNG bagi setiap pelajar. Okay, kenapa tadi kita perlu tahu grade A, B, C, A, B, C tadi dan nilai grade. Okay, di sini kita perlu adalah cara pengiraan bagi PNG, iaitu nilai kredit yang diperolehi dalam satu semester. Ini berapa nilai kredit yang diperolehi, kemudian dibahagikan dengan jumlah nilai kredit keseluruhan. Contohnya bagi FKA, pelajar perlu ambil 18 jam kredit bagi setiap semester, tapi nilai kredit bergantung kepada result awak. Sekiranya awak dapat 4 for kredit, so maksudnya darab 4 lah. Bagi kita tengok contoh dia, saya rasa pelajar dah faham. Okey, contohnya kita ambil hidrolik ECW 241. Okey, nilai kredit dia adalah 3. Sekiranya dapat A, maksudnya 3 darab 4, so 12. Macam itu cara kira dia. Bidding series awak dapat A lagi, so darab 4 lagi. Kemudian structure analysis 3 darab 4 lagi. So semua total kat sini 18 dan jumlah yang awak perolehi berapa? So dibagi dengan 14 dan 18. Okey. So maksudnya jumlah nilai kredit katakanlah awak dapat 16 dibahagikan dengan 18. So dapatlah berapa PNG yang diperolehi. Okey. Okey, HPNG, himpunan nilai purata grade. Okey, himpunan nilai purata grade yang ini apabila awak berada dalam semester 2 ke atas. Himpunan kumulatif, kumulatif grade point, average, CGPA sepatutnya kat situ, dan HPNG. Okey, iaitu daripada jumlah nilai kredit yang diperolehi dalam penilaian di semua semester dibagikan dengan jumlah kredit yang didaftarkan dalam semua semester. So maksudnya apabila awak grade nanti, awak akan dapat contohnya 3.88 ataupun 3.95 CGPA. So adalah nilai yang pencapaian yang amat baik. Okey. Untuk anugerah dekan, bagaimana untuk memperolehi anugerah dekan? Okay, setiap pelajar perlu ditanam semangat ataupun tekad dalam hati setiap semester saya akan memperolehi anugerah dekan. Okay. Macam mana dapat anugerah dekan? Okay. Cara dapat anugerah dekan, pelajar perlu memperolehi sekurang-kurangnya grade A minus, ataupun B plus bagi satu atau dua subjek sahaja. Ataupun kita tengok kepada nilai purata grade PNG. PNG minimum adalah 3.50. Sekiranya kurang daripada 3.50, pelajar tidak layak untuk menerima anugerah dekan. Tidak layak untuk menerima CJ anugerah dekan. Setiap pelajar yang layak untuk menerima CJ anugerah dekan akan diraikan di dalam satu majlis lah yang dikendalikan oleh pihak universiti. Okey, akan diraikan sebagaimana awak sekolah dahulu lah kan. So begitu juga di sini. Jadi sekiranya semester 1 saya sarankan, saya bagi semangat, tanamkan semangat pada diri anda supaya awak memperolehi sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya 3.5. Kalau boleh nak 4.0. Semester 1 senang je subjek-subjeknya. Okey. Bagaimana pula untuk memperolehi anugerah naik Chancellor? Anugerah naik Chancellor, syarat untuk memperolehi ANC, anugerah naik Chancellor. Okey, pelajar mestilah tamat dengan berjaya dan perolehi AD, anugerah dekan bagi setiap semester. Maksudnya FKA ada 6 semester tetapi hanya 5 semester dikira sebab semester 1 hingga semester 5 pelajar berada di kampus, semester 6 pelajar ada di bersama dengan pihak industri. Maksudnya pihak industri tidak ada penilaian grade kat situ, hanya ada lulus atau gagal. Jadi selama 5 semester
pelajar perlu memperolehi ke semua 5 semester sijil anugerah dekan AD. Sekiranya salah satu semester pelajar tercicir, maksudnya tidak memperolehi anugerah dekan, maka pelajar tidak layak untuk menerima anugerah ANC. Okey. Apa keistimewaan pelajar memperolehi anugerah ANC? Okey. Pelajar akan diraikan sewaktu convocation. Di dalam dewan convocation, pelajar akan dipakaikan dengan selempang yang berwarna emas, pink. Kemudian akan bergambar bersama dengan Pro Chancellor, akan diraikan dinner apa benda semua. So maksudnya pelajar akan disanjung, akan diberi sanjungan, diraikan. Tetapi dengan syarat perlu memperolehi anugerah dekan bagi setiap semester. Okey. Dan pelajar juga perlu lamat latihan dasari dan tidak pernah mengulang mana-mana kursus. Harus ingat, sekiranya Pak Wan awak memperolehi CGPA 3.5 tetapi tiba-tiba ada satu subjek awak mengulang, awak memperolehi D katakanlah, walaupun CGPA tinggi tetapi yang lain semua dapat A tetapi ada satu subjek awak dapat D, so anda tidak layaklah untuk memperolehi anugerah naib chancellor. Okay. Dan salah satu lagi, tidak pernah disabitkan dengan tindakan tata tertib. Okay. Saya percaya semua pelajar-pelajar yang ada di sini adalah pelajar-pelajar yang terbaik, yang berdisiplin dan sangat komited, berkeyakinan tinggi. Okey, yang ini adalah status yang tidak memuaskan. Yang ini adalah kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah kepada pencapaian akademik. Saya rasa anda semua janganlah tergolong dalam ini dan perlu elak daripada tergolong di dalam kategori ini, iaitu P1, iaitu CGPA dia memperolehi kurang daripada 2.0. Diberi percubaan pertama dan percubaan kedua diberi sekira juga kepada pelajar yang memperolehi 2.1 untuk kali kedua. Okay. Kemudian dismiss maksudnya anda akan dibuang, diberhentikan. D1 iaitu kurang daripada 1.80. Okay. D2 kurang daripada 1.80 CGPA setelah mendapat P1, diberi grade D3 sekiranya anda memperolehi kurang 2.0 dan telah mendapat P2. Okay. Dan D4 adalah gagal sesuatu kursus buat kali ketiga. Jadi bila 3 kali awak ambil sesuatu kursus kemudian gagal ketiga-tiga kali, maka anda juga boleh diberhentikan. So saya rasa saya tak nak pergi lebih detail untuk bahagian ini sebab saya tak suka, dan kalau boleh saya mohon pelajar pun tidak sukalah untuk berada dalam kategori ini, supaya kita tidak tergolong di dalam kategori ini. Okey, seterusnya. Okey, pelanggaran tata tertib saya rasa anda pun telah diberi taklimat oleh HEA ataupun HEP. So pelajar yang dapati bersalah di bawah kaedah 3 kurungan J, 3 kurungan K dan kaedah-kaedah Institut Pelajaran Tata Tertib Pelajar-Pelajar 1976 dan akan dihukum mengikut keputusan pihak berkuasa Lembaga Tata Tertib Negeri. Okey, grade F atau gagal dengan status FD oleh Senat dan pelajar yang melakukan plagiarisme dalam projek ilmiah tugasan akan digagalkan dalam kursus tersebut. So maksudnya perkara ini adalah terlibat dalam tata tertib. Pelajar, penanya soal pelajar boleh digantung mengikut Akta 1976 dan penggantungan ini diambil kira sebagai tempoh pengajian. So maksudnya awak akan lebih daripada 6 semester lah sekiranya memperolehi mendapat status penggantungan pengajian ataupun masalah tata tertib. Okey. So sekiranya pelajar bermasalah, mempunyai masalah ataupun mempunyai pertanyaan persoalan
yang sukar untuk dirungkaikan. So pelajar boleh berjumpa dengan PA. PA bagi setiap pelajar, pelajar mempunyai PA ataupun penasihat akademik ataupun sebagai ibu ataupun bapa angkat lah di kampus. Okay. So tugas PA adalah setiap PA mempunyai PA dan PA merupakan sebagai perunding akademik atau penjaga di universiti. Okay, perunding akademik maksudnya awak boleh berbincang dengan penasihat akademik berkenaan dengan masalah akademik, masalah sosial, masalah keuangan, masalah segala masalah awak boleh diluahkan kepada penasihat akademik. Sekiranya perlu tindakan lanjut, so PA akan berhubung dengan pihak HEP ataupun HEA ataupun KPP untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Okey, tapi PA akan memberi nasihat, contohnya khusus apa yang perlu awak ambil sekiranya gagal dan bagaimana untuk menyusun strategi bagaimana dan memberi nasihat-nasihat akademik lah, cara belajar apa benda semua, cara nak buat report apa semua. Okay, sekiranya awak ada masalah kesihatan pun boleh merujuk kepada penasihat akademik. Okey, sebagaimana HE, HEP awak pun dah tahu, taklimat pun telah diberikan fungsi-fungsi HE, HEP. Okey, peraturan-peraturan akademik awak perlu rujuk juga, saya rasa dah bagi taklimat oleh HEA. Apa yang saya nyatakan tadi terdapat di dalam buku peraturan akademik, details berkenaan dengan apa yang perlu pelajar lakukan dan apa yang perlu pelajar perlu ketahui. Okay, sekiranya pelajar mempunyai masalah berkenaan dengan pendaftaran khusus dan jadual kuliah, okay, pelajar boleh berjumpa dengan koordinator khidmat pelajar. So kat sini awak boleh hubungi Cik Rosli Zayanti di tingkat 5 bangunan FKA dan Cik Muhammad Hanafi di tingkat 4 FKA, ataupun boleh berhubung dengan saya selaku KPP. Okay. So sekiranya ada masalah pertindihan jadual waktu ke apa-apa masalah, boleh berhubung dengan Cik Rosli Zayanti dan Encik Hanafi. Okay. Sekiranya pelajar boleh berjumpa juga dengan saya selaku KPP jika pelajar mempunyai masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh penasihat akademik. Awak boleh berjumpa saya. Okay. Sekiranya pelajar mempunyai masalah keuangan, contohnya tak mampu untuk bayar yuran, nak tangguhkan pembayaran yuran, okay, pelajar perlu berhubung dengan pihak HEP dan perlu dimaklumkan kepada pihak HEA. Okay. Okay, itu saja taklimat bagi secara ringkas bagi FKA. So pelajar, okay, pelajar ada soalan nak tanya? Okay, pelajar ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Tak ada. Tak ada? Semua faham? Faham. Okay. Bila semua faham, saya rasa Saya nak tanya. okay. Boleh kuat sikit. Yang tadi kan, saya nak tanya yang UPT tu. Hello? Hello, tak dengar? Tak dengar? Dengar tak? Tak dengar, bising-bising. Oh, okay. Tak apa, nanti saya PM. Okay, awak boleh type kat situ, boleh type kat sini. Type kat sini apa soalan yang awak nak tanya, so saya boleh jawab sekiranya ada jawapan. Okay. Yang lain-lain ada soalan? Bila awak akan mula berdaftar bagi subjek-subjek, semua subjek? Bila awak perlu daftar? Hello?
Boleh saya tahu bila perlu daftar subjek? Semua subjek? Boleh saya tahu bila awak perlu daftar bagi semua subjek sebagaimana HEA? Yang pendaftaran pendaftaran subjek. baru kan? Pendaftaran kod khusus. Sekarang awak dah daftar sebagai pelajar baru dan awak perlu mendaftar bagi kod khusus. Sebagaimana yang saya dah present tadi, sebanyak 8 kod khusus tadi. Bila awak perlu daftar? Mengikut taklimat HEA. Sebab minggu depan kita dah mula kelas pada 28 hari bulan. So awak perlu daftar bila? Itu saya perlu tahu. Apa bulan HEA maklumkan. So jangan tercicir, awak perlu daftar ke semua kod khusus sebagaimana yang saya telah terangkan tadi. Okey. So kalau kita pergi slide ini, sekejap. Okey. So, awak tengok kat sini, awak perlu daftar 9 kod subjek, tapi kat sini dah 8. Sebab satu subjek tu adalah subjek baru, perlu tambah. So, awak ada 9 kod subjek. Bila tarikh awak perlu daftar bagi semester 1, 9 kod subjek berkenaan. So, kat sini mungkin ada perubahan sedikit kepada subjek CTU. Mungkin kod dia berbeza lah, bukan 101 lagi. Saya rasa dah berubah. So dari sini awak perlu daftar satu lagi selain daripada 8 ni ada satu lagi kod khusus iaitu khusus UED 102. Awak perlu daftar. Jadi pastikan awak mendaftar ke semua khusus. Kalau ada salah satu tertinggal, maksudnya awak akan carry forward ke semester seterusnya. Okey, untuk FKA setiap semester kita akan ada 18 jam kredit kecuali semester 1 ada 19 jam kredit. Dan sekiranya awak gagal untuk mendaftar ke semua subjek bagi setiap semester mengikut kohort, awak akan bermasalah lah kepada semester-semester yang seterusnya. Kemungkinan subjek berkenaan tidak ditawarkan ataupun tidak ada intake, so mungkin awak tidak boleh mengambil subjek berkenaan. Sebab itu saya tanya bila tarikh perlu awak daftar. Okey. Ada soalan adanya? Kat sini semua faham? Tadi saya terkeluar, saya tak tahu dah ada orang tanya ke belum. Belum. Kalau macam kami yang pra-diploma ni, kan kami dah belajar UED kan sebelum ni. Kalau kiranya waktu pendaftaran nanti kami tak payah, pendaftaran untuk khusus tu kita orang tak perlu nak daftar UED balik kan? UED apa yang awak ambil? UED 102. 102 Mathematical Skills. Yang skill tu. Awak dah ambil semester waktu pra, kemudian grade dah bagi, lulus atau gagal? Lulus. So dah bagilah. So maksudnya yang itu nanti saya berhubung dengan HEA, mungkin HEA akan maklumkan semula. Kalau dah ambil maksudnya tak perlu lagi lah. Tak perlu lagi. Okay, so sekiranya contoh macam kami nak daftar nanti, macam Syarah tu tanya kami kan, macam kenapa tak daftar, kami boleh cakap ke yang kami dulu pra-diploma dan lulus? Okey, nanti saya berhubung dengan HEA. So HEA, apa tindakan HEA perlu buat, sebab kalau tak silap saya, mungkin mereka kena
kena register sekali lagi kot. Sebab yang tu sistem lain, yang ini sistem lain. Itu yang ini dah diploma program kan. Sebab semasa kami belajar UED 102 dekat Pradiploma, dia cakap kat kami kalau kami lulus subjek ni, waktu diploma nanti kami tak perlu ambil subjek tu. Okey. Sebabnya ini perlu HEA juga, sebabnya yang tak apa, nanti saya bincang dengan HEA lah macam mana. Sebab ini first time kalau tak silap kami menerima pelajar daripada program PRA. Okey. Semua dah ambil tak UED 102? Dah Di sini kebanyakan semua Pradiploma, daripada Pradiploma. So maksudnya itulah subjek wajib PRA lah. Dia kalau kena lulus lah. Okey. Tak apa. Okey. Semuanya PRA Sains. Ya, betul. Ya, betul. Yang ini okey. Betul. Awak PRA Sains di mana? Dia saya tahu. Kuala Saya Pilah. PRA Sains di Kuala Pilah. Kuala Pilah. Oh, semua Kuala Pilah. Saya di Jengka. Ada yang Kuala Pilah, ada yang tempat lain. Okey. So maksudnya adalah yang awak tak kenal ya? Ya. Betul. Ya, betul. Okey. Tak apa, yang tu pasal UED tak apa. Kita nanti waktu Cik akan bagi taklimat kemudian lah yang itu. Okey, cumanya awak dah biasa kan dengan apa tu sistem UiTM. So saya rasa tidak ada masalah, awak dah tahu sistem UiTM. Okey. Boleh saya tahu adakah awak berminat dengan civil engineering sebenarnya? Sebenarnya awak apply apa sebelum ni? Sebenarnya waktu awal-awal first choice saya minta mechanical, tapi second choice civil, so tak ada masalah lah. Okay. Untuk makluman, hanya civil engineering ditawarkan di semua sistem UiTM. Maksudnya satu Malaysia hanya isi 110 sahaja ditawarkan untuk semester ini. Di semua kampus seluruh Malaysia tidak ada. Hanya isi 110 UiTM Pasir Gudang sahaja. Di kampus lain tidak ada. So awak bertuah lah 16 orang yang paling bertuah di Malaysia, hanya 16 orang intake bagi isi 110 ataupun bagi program engineering di Malaysia, di sistem UiTM Malaysia. 16 orang sahaja. So FKE, FKE, FKM, FKK semua tidak ada pelajar. So hanya FKA yang ada pelajar. Okey. Ada soalan lain? Okey, sebelum tu saya nak tanya. So bila awak diarahkan akan datang ke kampus ataupun dah dekat kampus sekarang? Tak silap saya Jumaat sampai Ahad ni tempoh pendaftaran ke kampus. Untuk berdaftar ke kampus. Okey. Tak apa. Sebabnya saya tengok yang pendaftaran dekat Kelenia Akademik tu, yang untuk pendaftaran khusus tu nama dia pendaftaran khusus pelajar baru model EPJJ PLK tu bukan. PJJ PLK keluar kampus. Bukan. Confused. Awak kena tengok taklimat HEA. Taklimat HEA dia cakap apa? Fakulti. Saya ingatkan yang 18 Mac hingga 11 April tu. Sebab awak baru terima tawaran, so dekat surat tawaran dia akan bagi tarikh awak perlu berdaftar, perlu datang ke kampus. Itu saya tak pasti HEA bagi berapa tarikh, sebab saya tanya tadi. Okey. Cumanya maksudnya bagi minggu pertama awak akan belajar secara online, secara ODL, dan minggu kedua kita akan mula makmal lah maksudnya. Okey, untuk bagi semester ini, bagi subjek-subjek teori ataupun lecture, pelajar akan belajar melalui ODL, secara ODL. Hanya makmal sahaja yang pelajar akan pergi ke
subjek makmal saja yang pelajar akan pergi ke lab ataupun ke makmal ataupun berjumpa bersama pensyarah secara face to face. Yang lain masih secara ODL. So sila bawa gadget ataupun laptop apa-apalah ke kampus untuk pembelajaran secara ODL. Okay, sebagaimana program pra dahululah. Hanya subjek yang melibatkan makmal sahaja kita berjumpa secara face to face. Okay. Sama dengan fakulti lain pun. Okay. So kat sini saya tengok ada daripada Johor, ada pelajar daripada Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur dan Kedah. So semua satu Malaysia ada, kecuali Sabah Sarawak je tak ada. Okay, please welcome. Tahniah. So pelajar perempuan ada 4 orang, yang lain semua lelaki. Okay, sekiranya ada masalah untuk datang ke kampus atau mempunyai masalah apa-apa yang berkaitan dengan pendaftaran, sila maklumkan kepada HEA dan HEP. Contohnya ada seorang pelajar, kata tak silap saya, Muhammad Lokman. Ahmad Lokman ada? Ahmad Lokman? Ya, ada saya. Okey, Ahmad Lokman daripada Jeli kan? Ya betul. Okey, awak datang, awak rasa tak silap saya awak nak daftar lambat kan? Betul, lambat dalam 30 hari bulan. So awak dah maklumkan kepada HA? Dah. Dia dah bagi guide. Ya. Okey. So macam itulah, sekiranya ada masalah sila berhubung dengan HA kepada pelajar-pelajar lain, bagi concrete reason lah kenapa tak boleh datang. So untuk Ahmad Lokman, dia dah buat tindakan awal, so tak ada masalah lah. Okey, kepada yang lain sekiranya ada, sila maklumkan kepada HA dan HA akan maklumkan kepada saya selaku KPP. Okey. Ada tak? Okey, sebelum ni saya nak tanya, siapa yang first choice dia adalah FKA? First choice. Saya. Okey, Adam. Kenapa awak nak masuk FKA? Ada tak? Kenapa nak masuk FKA? Sebab minat lah. Minat. Datang daripada mana minat tu? Daripada parents ataupun influence daripada mana? Sebab saya dari sekolah dulu dalam bidang fizik saja, bidang yang lain tu tak, kurang sikit. So, maksudnya awak dulu sekolah apa? Dari sekolah biasa tapi agak sains. Okey. So maksudnya aim daripada awal lah, kaunselor dah bagi taklimat, cikgu dah bagi briefing kan, maksudnya awak dah faham lah. Okey, untuk makluman awak, kejuruteraan awam adalah bidang yang sangat, orang kata, very lasting, ataupun jaminan dia insyaAllah untuk dapat kerja tu agak mudah. Agak mudah berbanding dengan fakulti lain. Okay. Kronologi dia senang je. Kalau tidak ada bangunan, bangunan dibina oleh engineer. Kalau tidak ada bangunan, maksudnya tidak adalah kerja-kerja bagi pelajar ataupun graduan kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan kimia, kejuruteraan elektrik. Kalau tidak ada bangunan, tidak ada kilang. Kilang dibina oleh civil engineers. So maksudnya peluang kita sentiasa ada. Selagi ada bangunan, selagi itu ada peluang kerja. Bangunan lama, contohnya colonial buildings ataupun apa-apalah kan, apa-apa structure sahaja perlu ada maintenance. Perlu buat maintenance. So maksudnya kerja awak sentiasa ada. Kalau ada maintenance kan. Ada bangunan baru, ada bangunan lama. Bangunan lama perlu dibaik pulih, perlu buat maintenance, perlu servis. So maksudnya ada, sentiasa ada. Kan? Dan jalan sentiasa diturap, sentiasa dibina baru sepanjang masa. Kan? So maksudnya kerja kita sentiasa ada. Sekiranya ada pencemaran alam sekitar, so civil juga yang terlibat, kan?
So di dalam civil kita ada 4 bidang tadi. Okey, siapa tahu 4 bidang tadi? 4 bidang yang ada dalam FKA. Cepat. Siapa yang tahu? Dia ada 4 bidang. 4. Empat bidang di dalam FKA. Siapa tahu? Soalan diplomas. Siapa tahu? Kita tengok. Okey, 4 bidang yang ada diketuai oleh 4 orang ini. Bidang CBPM, Structural, Geotrend dan RES. Kita ada 4 bidang. So CEPM, Construction, Business and Project Management. Maksudnya ini untuk menguruskan bangunan, untuk keluarkan tender, kontrak. Structural, Structure and Material. Yang ini maksudnya untuk bina bangunan, struktur bangunan, nak buat bangunan, sama ada nak gunakan material konkrit, timber, steel. Kemudian geotrend. Geotrend ini berkenaan dengan tanah, berkenaan dengan batu dan tanah. So nak buat bangunan kita kena tahu tanah itu keadaan dia macam mana, stabil tak stabil. Kalau tak stabil apa yang kena buat. So kita nak kena tentukan, kita nak construct, kita nak propose resort di tepi pantai. So macam mana nak construct. So kita kena kaji tanah dia sesuai atau tidak, kandungan alkali asid dia macam mana. So kita structure apa yang paling sesuai. So kena kaji dari segi tanah dia. Kemudian RES. RES ini berkenaan dengan air, water and wastewater. So kita tengok pula sungai itu tercemar atau tidak. Yang ini termasuk juga alam sekitar. Jadi pelajar perlu tahu ataupun civil engineer perlu tahu. Tapi bila di peringkat diploma ni awak tahu secara general sahaja. General sahaja, tapi bila peringkat ijazah ataupun sarjana PhD barulah pergi pada pengurusan. Contohnya Dr. Rohaizat, so pakar dalam bidang structure. Macam saya pakar dalam bidang construction. So setiap orang akan ada kepakaran dia sendiri. So jadi ada 4 bidang yang pelajar perlu pelajari. So kalau kita tengok kepada pelan pengajian, mana tadi? Okey, tengok kat sini. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, kalau kod kat sini awak tengok ECG 243, ECW 231. Kita tengok kat situ EC stand for civil engineering, G adalah bidang geotrend, W kat sini adalah bidang water. Kalau kat sini ECM 346 ini bidang management, CBPM tadi. Kemudian ECS, so S adalah bidang structure. So kita ada 4 bidang. So kod khusus kat sini awak tengok W, M, S, G. So itu adalah bidang-bidang dia. So W, ECW hydraulics, ECM building services. Yang ini you belajar tentang lift, escalator, fire extinguisher. ECS 248 basic structure analysis. Yang ini belajar, awak dah belajar physics dahulu waktu pre. So belajarlah kat sini, kita ada sikit je untuk structure analysis, tapi concentrate on building. Kemudian apa lagi? ECG, G geotrend. So soil engineering laboratory. So kat sini adalah berkenaan dengan soil. So awak kajilah berkenaan dengan tanah.
kandungan tanah, mineral dia, apa dia. So kandungan tanah. Okey. Okay, ada nak tanya lagi? Ada nak tanya soalan? Okay. Daripada semua ni, 16 orang yang ada ini, siapa yang pernah belajar bidang engineering ataupun datang daripada sekolah teknik, bidang teknikal? Ada tak? Saya Oh, awak? Dulu teknik mana? teknik Melaka. Teknik Melaka. So ada 2 orang kat sini. Berapa orang? Siti. Siti. Siti ke siapa yang daripada sekolah teknik? Ya saya. Siti. So Nona Jumina ni? Saya MRSM. MRSM. So awak ambil bidang teknikal? Mechanical Engineering. Mechanical Engineering. Okay. Faris. Saya. Oh, Faris pun dia juga? MRSM? Saya teknik Seremban. Teknik Seremban. Okay. So teknik maksudnya awak ambil bidang kejuruteraan awam? Saya ambil mechanical. Mechanical. Okay. Tak apa. Yang mechanical tu kat sini kita ada yang related adalah subjek solid, physics, apa lagi. So ada banyak subjek lah. So tak ada masalah. Advantage lah untuk awak. At least awak dah ada background. Untuk daripada sekolah biasa pun tidak ada masalah. Very successful lah. Ada kat sini. Kalau kita tengok alumni pelajar-pelajar tadi ataupun activity student tadi, kalau kita tengok pun daripada pelbagai background lah, pada background pelajar. So tidak ada masalah. Kita datang kat sini untuk belajar, so kita akan belajarlah apa yang perlu. Okey, so kalau kita tengok kat sini aktiviti belajar tu kan, so aktiviti belajar ni macam-macam lah. So macam mana nak hasilkan konkret, so awak kena tahulah chemical compound kan di dalam tu apa dia. So material juga termasuk di dalam mechanical kan, so tidak ada masalah. So ini senior-senior awak lah, senior-senior awak yang sekarang dah successful. Ada most of them ini macam-macam semester yang ada kat sini. Ada yang dah jadi engineer, dah grade dah, degree ya, dah ada degree dah sekarang dan dah kerja pun sekarang. So mereka ni very successful, so tidak ada masalah. Kita kat sini kita untuk belajar. So banyaklah berhubung dengan pensyarah, so bolehlah kita belajar, bolehlah kita pensyarah boleh bantu. Tidak ada masalah. Okey. So kalau kat sini tuan rumah hanyalah ada 2 orang daripada Pasir Gudang, Nur Syamira dengan Muhammad Amirul. Daripada Pasir Gudang. So 2 orang tuan rumah kat sini. Okey. So daripada Pasir Gudang ni dulu sekolah mana? Teknik Melaka. Teknik Melaka. Kemudian seorang lagi, Amirul ni daripada mana? Amirul Aziz. Sekolah mana? Amirul Aziz. Saya rasa Mira dia keluar ke. Oh, okey. Tak apa. Okey. So semua dah bersemangat untuk mengikuti kelas. InsyaAllah minggu depan, beberapa bulan. Secara ODL. Diharapkan bersedia lah kan. Dah well prepared mentally, physically. Sedikit tambahan Dr. Amran, sorry. Ya saya. Untuk makluman, pelajar-pelajar ini adalah antara pelajar-pelajar yang akan dipanggil kembali ke kampus untuk menjalani kuliah secara bersemuka seperti yang dimaklumkan untuk memenuhi keperluan fakulti lah. Alright, so yang tu just untuk makluman Dr. Amran lah. Memandangkan kita dah panggil pelajar ni, insyaAllah mereka akan start kembali ke sini by end of this week. End of this week, okay. Yep. So maksudnya dia orang kena isolasi selama 10 hari. Okey, maksudnya Selepas minggu tu kedua lah. akan masuk makmal dan sebagainya. Maknanya minggu kedua lah baru mereka masuk makmal kan? Betul. Okey, satu lagi Cik Zu berkenaan dengan UED.
Okay. Ini telah ambil UED 102 pada peringkat pra. So maksudnya untuk diploma tak perlu ambil lagi lah kan? Sepatutnya kalau ikut kepada prosedur, pelajar-pelajar yang dah ambil kursus tersebut dan telah lengkap sebab mereka dah tamat pradiploma dan komplit untuk pradiploma, sepatutnya tak perlu ambil lagi lah. Cuma dia akan ada prosedur nanti yang mana kita kena wavekan di dalam sistem. Cuma nanti saya akan semak balik untuk proses tu macam mana dan saya akan update balik kepada Dr. Amran dan kita akan maklumkan kepada pelajar ni lah sama ada kena isi borang dan sebagainya sebab dia akan ada proses pengecualian untuk kursus tersebut. Betul. So maksudnya pelajar ni tidak perlu mendaftar lagi lah ya? Tidak perlu mendaftar untuk UED manakala mereka dah ambil. Betul. Okey, Alhamdulillah. Okey, itu saja persoalan daripada pelajar tadi berkenaan dengan UED. So terima kasih Cik Zu. Alright, sama-sama. Okey. So pelajar ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Ada satu soalan yang sepatutnya awak tanya saya. Satu soalan sepatutnya awak tanya saya. Nombor telefon saya. Kan? Atau semua dah ada nombor telefon saya? Belum. 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 Tak ada soalan. Macam mana tak ada soalan? Okay. Nombor telefon saya 016. Kejap. Saya tarik dekat sini 88938441. Itu nombor saya. Okey, so boleh WhatsApp. Okey, kat sini kita lantikkan siapa nak jadi class rep ataupun ketua kampung. Okey, sila lantik ketua kampung. So senang, buat grup WhatsApp, kemudian boleh add saya, kemudian so any information senanglah kita nak belas. Okey. So, bagi cadangan siapa sebagai class rep? Najmina. Najmina. Kenapa dia? Sebab dia orang pasir gudang? Dia paling function. Dia paling function. Mana boleh. Kesianlah dia. Perempuan, lelaki lah. Okey. Siapa lagi selain daripada Najmina? Cadangan, siapa lagi? Daripada Najmina. Siapa lagi? Dulu dekat pra siapa dia? Dekat Pri dulu siapa class rep? Kena saya lantik. Saya lantik lah ya. Saya lantik lah. Fadli. Fadli. Kenapa tu? Sebab saya rasa dia boleh jadi ketua rep yang bagus. Kan sepatutnya kan? Sebab dia satu orang lelaki. Kan? Tapi saya cari nama dia tak jumpa kat sini. Nama dia? Dia ada dekat skrin ni, Muhammad Fadli. Ada tak? Muhammad Fadli. Saya rasa tak jumpa kat sini. Tak ada lah. Ada nama dia missing kat sini ni. Okey, tak apa. Okey. So Muhammad Fadli lah. Muhammad Fadli. So saya lantik Muhammad Fadli sebagai class rep. So buat grup WhatsApp, add semua number. So awak dah ada dah kat sini, member semua masuk. Kemudian add saya dalam tu. Saya KPP. Nanti saya akan add PA, penasihat akademik awak siapa dia. Sebab saya pun belum pasti lagi siapa dia sebagai PA awak. So senang nak berhubung, any information, senang nak forward pada awak. Ataupun apa-apa perubahan, pertindakan, so saya akan bagi tahu pada awak macam mana. Okey, sila buat grup WhatsApp kalau boleh hari ni jugalah. Sebab nanti saya akan forward kepada Encik Johan,
untuk berkenaan dengan CVEC Persatuan Pelajar. So ada aktiviti apa semua yang kita telah plan untuk student part 1. So kena ada grup WhatsApp lah. Okay, apa lagi? Soalan? Okay, nombor saya dah ada dekat skrin, awak ambil kat situ 0168893841. Okay, ada soalan nak tanya? Sekarang pukul 3.54. So kalau tidak ada apa-apa soalan, so saya rasa kita boleh sudahi dengan sudahi taklimat fakulti kita hari ini bagi FKA. So sebelum tu saya mintalah salah seorang daripada awak untuk baca doa penutup. Saya persilakan Lokman boleh? Boleh Dato'. Okey Lokman. Okey, dipersilakan Cik Lokman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah minkum. So alhamdulillah. So selamat datang ke YTM Pasir Gudang. Sekali lagi saya ucapkan dan tahniah saya ucapkan dan tanam semangat wajah dalam diri, semangat positif untuk menamatkan program diploma kita dengan GOT, Grade on Time, selama 6 semester. So kita jumpa lagi. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Waalaikumsalam.